要把那个hati-hati akan ke pengumuman Tajah Hau. Pertama sekali saya ucap terima kasih. Terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Hari ini kita ada beberapa penceramah. Ada yang sesat, ada juga yang tersangkut. Ya. Kerana hari ini ada banjir besar. Ya. Banjir besar dan seperti biasa, kalau anti-anti yang tahu, Tan Sri Sami Belu dulu dia bina itu smart tunnel. No, very smart. Smart tunnel patutnya tutup untuk elakkan banjir. Tapi seperti biasalah dengan banyak-banyak projek kat Malaysia ni bawah BN, masih lagi kita hadapi. Jadi tak apa, saya mohon maaf sedikit lewat. Saya juga ucap terima kasih pada anggota PDRM yang turut hadir untuk memastikan keselamatan kita terjaga. Jadi hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, kalau hari ini kita buat ceramah, kenapa orang tanya, kenapa di PPR Muhibah? Kerana ada beberapa perpindahan pengundi asal-asal Longan Lebah Pantai pindah di Blok A dan Blok B. Ada juga anti-anti yang kanker kalau blok lain itu di bawah Bandar Tun Razak. Malam ini Tan Sri Khalid Ibrahim, calon keadilan bagi Bandar Tun Razak, tak boleh datang tapi dikirimkan salam. Yang penting hati-hati ya. Kita bila dalam pilihan raya, inilah cara kita untuk bertemu dengan penduduk, dengan pengundi. Saya kadang-kadang ada juga tanyalah, TV3 boleh bagi can tak? Boleh bagi can keluar sikit tak? Ya, supaya anti duduk rumah boleh tengok muka saya kat TV3. Bukan muka je lah, dengarlah je ucapan kan. Ni tahu tentang apa kerja-kerja yang kita dah buat dalam 5 tahun ini, yang tak pernah keluar dalam TV3, tak pernah keluar dalam utusan Malaysia. Kalau keluar pun kadang-kadang ada itu dalam makal osai. Kadang-kadang lah. Ada juga Tina Kural, Sincu Cik pun membagilah sikit sebanyak. Tapi kalau paper Melayu, memang sah tak bagi, termasuklah The Star dan sebagainya. Tapi inilah tuan-tuan dan puan yang saya nak sebutkan. Bila kita bercakap tentang pilihan raya, patutnya semua pihak parti politik yang bertanding, dia boleh keluar TV. Dia boleh cakap apa kita buat. Kalau bawah Selangor tu, you bayangkan Pakatan Rakyat ni menang 4 negeri di seluruh negeri-negeri di Malaysia. Jadi di negeri-negeri yang kita menang, khusus di Selangor, saya nak bagi tahu anti-anti yang kanker pasal ramai orang Kuala Lumpur tak merasa. Orang Kuala Lumpur bawah Kerajaan Pusat, kita menang 10 daripada 11 kerusi. 10 daripada 11 kerusi pun kita tak dapat kawal Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tak dapat kawal tentang apakah yang diputuskan oleh Kerajaan Pusat. Sebab dia apa? Sebab dia masa 1969 perikatan pada waktu itu. Dacing dulu ada kapal layar kan? Gambar kapal layar. Anti-anti angka lebih tua-tua ingatlah. Saya tak ingat, saya muda sikit. Tapi bila dia menang 14 daripada 28 kerusi, dia tak boleh tubuhkan satu kerajaan. Jadi Kuala Lumpur dipindahkan jadi ibu kota Kuala Lumpur bawah Kerajaan Pusat. Jadi kami menang pun, anti angka you kena tahu, kami menang 10 daripada 11 kursi. Kami masih lagi tak dapat 2 juta ringgit satu tahun ya, untuk beri bantuan kepada penduduk. 2 juta ringgit kali 5 tahun, berapa ringgit? 10 juta ringgit masih diberi pada Barisan Nasional di kerusi-kerusi yang kita menang. Ini hakikat. Jadi kadang-kadang kalau anti angka datang jumpa saya di pusat khidmat, saya kata, tak apa anti, duit semua you minta BN, tapi undi you bagi kita. Itu penting. Kerana di Kuala Lumpur semua mereka ambil. Now, saya nak bagi tahu juga dengan khususnya memang ada susah sedikit, media tak keluar, nak dapat permit. Ada orang ingat tak? Kita hari tu buat klinik bergerak. Ingat tak? Kita ajak Tan Sri Khalid ni Menteri Besar Selangor, tuan-tuan dan puan. Menteri Besar Selangor. You tengok, polis pun tak kacau. Polis bagi kerjasama. Kita buat klinik nak bagi bantuan pada orang miskin ni. Kumpullah sumbangan, kumpullah hamper. Kita punya kemah dirobohkan oleh DBKR. Permit kena tarik balik. Tak boleh jumpa rakyat. Tak boleh beri laluan. Adakah ini keadilan? Saya nak bagi tahu, itulah susahnya kadang-kadang. Ya, nak pergi buat program pun tak dapat permit. Ya, kalau BN buat tak ada masalah. Bila kita tak boleh. Saya
kadang-kadang sedih kerana di Selangor itu pakcik-makcik. Tan Sri Khalid tu menteri besar. Kalau UMNO nak buat program kat Dewan, kita tak pernah halang. Kenapa? Ni demokrasi. Orang nak pilih mana-mana parti pun boleh. Mungkin anti sayang sama Belu, kalau anti sayang sama Sami Belu, anti boleh pilih. Tapi jangan pilih lah, dia ambil duit rakyat, okay? Jadi akhirnya yang kita minta, ruang pun susah. Tapi kita teruskan, kita buat klinik bergerak. Ada juga di antaranya saya jumpa penduduk PPR Muhibah di klinik dalam Petaling, klinik kesihatan. Ramai yang tunggu untuk jumpa dengan doktor. Jadi tuan-tuan perempuan, hari ini menjelang pilihan raya, yang saya nak bagi tahu, bila kami dah menang bawa kerajaan-kerajaan negeri, inilah berita yang tuan-tuan perempuan takkan dengar daripada TV. You tak tahu, Aunty Uncle, kalau anak Selangor, di Selangor itu bila kita menang, dulu yang menang Dr. Kiki, nama dia Khair Toyo. Dia Menteri Besar Negeri Selangor. Bila kita menang, Tan Sri Khalid ganti Khair Toyo. Duit simpanan kerajaan negeri berapa? 400 juta ringgit kita dapat. You tahu Aunty kenapa? Pasal Khair Toyo, dia guna kerajaan negeri punya duit. Dia pergi cuti kat Disneyland dengan keluarga dia. Dia pergi, isu tanah semua dia ambil. Jadi orang kata banyak yang digunakan oleh kerajaan BN ni macam broom, penyapu. Disapu semua duit-duit kita, duit-duit rakyat untuk kekayaan dia. Jadi bila kita menang 400 juta, kita pernah kata kita janji nak bagi air percuma 20 meter padu. Kita janji nak bagi kalau anak lahir tabung wawasan anak Selangor. Ibu dan ayah, kerajaan negeri simpan untuk bagi anak itu 18 tahun boleh keluar duit, boleh teruskan dengan hidup. Kita janji mau bagi anak masuk universiti pun dapat hadiah untuk ibu dan ayah, gaji RM1,000 ke bawah. Dan Aunty Uncle, kalau kat Selangor, you dah 60 tahun ke atas, you meninggal dunia, kerajaan negeri ikut kerajaan Kelantan bagi RM2,500 untuk you. Ya, untuk keluarga bantu. Kita bagi semua ini. Dulu Dr. Gigi, bekas Menteri Besar, kata ini Pakatan Rakyat sure bankrupt punya. Sure bankrupt, tak boleh teruskan. Tapi kita berjaya kerana kita takbir, kita lawan rasuah. Kita bagi semua. Air percuma, lawan dengan Syahbaz supaya air tak naik. Air Syahbaz mau naikkan. Kerajaan pusat sokong Syahbaz. Kita kurangkan, tak naik sampai 37%. Dekat Johor bawah PN, air naik sampai 60%. You kena faham nanti, ini berlaku. Ini berlaku di negeri bawah PN. Pakatan tak mau, kita buat yang penting. Kalau buat jalan raya pun, kalau jalan raya pun kena pasti tender terbuka. Jangan bagi kroni, bagi orang yang boleh buat kerja. Simpanan lebih 23%. Jadi akhirnya kita jimat dapat simpanan kita naik sampai 2.6 bilion ringgit. Alhamdulillah. Ini yang telah berjaya dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Dulu orang kata 2008, apa itu Pakatan boleh buat? Saya kata hari ini terbukti kita dah buat lebih baik daripada PN. Kalau di Pulau Pinang, ada orang kata habislah Melayu ni ancok lah, masa depan Melayu bawa Pakatan. Saya bercakap dekat Pulau Pinang, bila kita bercakap bukan soal perkauman, ya? Kita kata kita pertahankan perlembagaan persekutuan. Maka Lim Guan Eng dekat Pulau Pinang apa dia buat? Dia tahu masyarakat Melayu di sana perlukan sokongan untuk sekolah agama rakyat, untuk mahkamah syariah. Dia tambah peruntukan untuk projek-projek keislaman sebanyak 300%. Ini kerajaan DAP buat di Pulau Pinang. Kenapa? Prihatin tentang masyarakat Melayu. Sama juga di Selangor, banyak sekolah jenis kebangsaan Tamil. Aunty tahu, first kita kata mari ada respect. Dia tak mau itu Zainuddin, tak mau itu Ibrahim Ali, tak mau. Because dia hina, ya? Dia hina orang yang bukan seagama dengan dia. Tak boleh macam tu, tak ada agama yang ajar. Jadi lepas bagi Maria Day, kita pun kata untuk
untuk masa depan. Mari ada ni maksudnya menghormatilah. Nak bagi tahu. Tapi kita bagi sekolah-sekolah SJKT, kadang-kadang Daif, itu pun dapat bantuan bawah Selangor. Ya, sama juga kalau di peringkat Selangor, anti tahu ramai warga negara India lahir di Malaysia tak dapat IC. You tahu duduk kat estate tak dapat IC. Jadi dekat Sabah itu warga negara baru datang daripada negara luar menerusi projek IC. BN bagi 2 bulan je duduk kat Sabah, IC straight away. Tapi masyarakat yang berbangsa India lahir kat sini tak dapat. Lepas tu calon Barisan Nasional bagi di negeri Johor, kawasan Johor, ada satu kawasan di Johor, ya dia boleh kritik, dia kata kena hati-hati bab nak bagi kewarganegaraan pada bangsa India. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, kerana itu kami tolak politik perkauman. Kita di Malaysia ini hidup dengan baik. Yang kita mahu sekarang ini, Pakatan Rakyat nak laksana banyak program. InsyaAllah kita nak menang dalam pilihan umum ini. Ya, perkara pertama yang kita nak buat, tuan-tuan dan puan, pastikan kita dapat menang 5 Mei. 7 Mei kita akan turunkan harga minyak. Okay? Aunty uncle, you kata, okey kita bagi BRIM sekarang. Tapi RM500 itu tak cukup kalau harga barang naik. Ini gula naik, bawang putih naik, bawang merah naik, semua naik, ikan naik, ayam naik. Macam mana RM500 tak cukup untuk kita teruskan? Tapi kita kena pastikan sebab utama. You see, kenapa kita teruskan dengan minyak yang tinggi, itu satu. Ya. Keduanya, anti-anti angka, kita dalam Pakatan Rakyat, you don't worry. Kita boleh juga teruskan dengan BRIM, tapi kita takkan laksanakan BRUM. Kita tak ambil duit you, kita pastikan kerajaan bersih. Kita tangkap semua perasuah, letak dalam penjara. Tangkap. Itu Taib Mahmud. Betul. Sami Velu. Minecraft shares punya Sami Velu. Ini semua kita tak boleh terima. Pemimpin tak kira pakatan ke, barisan ke, kalau rasuah, you tipu duit rakyat, takkanlah projek dalam negara ini bagi pada anak menteri, suami menteri, anak-anak saudara menteri. Tak boleh macam tu. Dia projek kerajaan, bila kita selamatkan, kita buat tender terbuka, jangan bagi pada keluarga, lagi banyak duit dapat kita beri pada rakyat. Kita juga, tuan-puan, saya boleh katakan dalam manifesto kami, manifesto ni penting, pasal banyak PN sudah copy. Banyak sudah, anti tak tahu pasal anti tak nampak, tak dengar ceramah kami. Jadi saya minta malam ni, you tengok manifesto, you dengar baik-baik, you kena cakap kawan-kawan. Itu dalam TV tak betul. Dia kata kita mau bankruptkan negara. Anti saya sudah cakap, dekat Selangor kita selamatkan lagi duit negara. Yang bankruptkan negara PN 16 tahun hutang. Dia bagi you prim, tapi anak-anak kita yang kecil memang akan menanggung beban hutang. Pasal dia tak pandai mengawal belanja. Rasuah terlalu banyak. Dulu anti punya ahli parlimen, itu Datuk Seri Syarizat. You tahu itu projek lembu dalam kondo. Anti tahu apa jadi? Jadi kita mau kawal jangan lagi pemimpin dapat guna rasuah. Semua menteri besar, ketua menteri Pakatan Rakyat dalam negeri-negeri kita takbir anti lepas 5 tahun, 1 inci tanah kerajaan negeri pun kita tak sentuh. Semua tak ambil. Ya, itu telah dibuktikan. SPRM pun ada siasat. You bayangkan anti, bukan mudah. Menteri-menteri kerajaan negeri pun tak ambil projek kerajaan. Jadi kita buktikan diri kita. Kita juga kerana itu nak menang ni, nak pasti peringkat kerajaan pusat, kita mahu laksana gaji minima RM1,100. Ya. Nak kurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Nak pastikan lebih banyak pekerja tempatan dapat peluang. Ini niat kita. Anti kena faham, termasuk pada pihak polis. Ya? Saya punya pakcik anggota polis. Kita tahu, duduk kuartus pun tak begitu selesa.
kebajikan pun kurang terjaga. Kita nak pastikan semua ini diperbaiki. Dan bagi kita, yang kita mahu adalah peluang. Termasuk juga hutang PTPTN yang akan dimansuhkan. Ada yang kata, bankrupt negara. Anti, hutang PTPTN dah mencecah 30 bilion yang dikeluarkan. 30 bilion ringgit. Yang kerajaan BN boleh kutip 2 bilion ringgit saja. Hutang dia terlalu tinggi. Kita sebenarnya nak menyelamatkan supaya pendidikan anak-anak takkan terjejas. Orang kaya senang cakap, saya pun sekolah kerajaan. Saya tahu kadang-kadang kita tak ada pilihan. Itulah sekolah yang ada. Nak hantar sekolah elit, nak hantar sekolah bahasa Inggeris, bukan semua ada duit. Yang kita minta adalah peluang supaya pendidikan percuma ini dapat dinikmati oleh semua rakyat. Dan tuan-tuan perempuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, di semua negara dunia ini, tidak ada kerajaan yang bankrupt kerana bagi pendidikan percuma. Ya? Yang bankrupt hanyalah kerajaan yang bagi kroni subsidi percuma. Semua dia bagi kat kroni, mampu dah kita kan? Itu yang bankruptnya. Sami Bellu nanti tahu sudah kalah dalam pilihan raya. Tapi gaji dia lagi tinggi pada gaji saya. Dia jadi penasihat khas India Selatan. Atau Sri Najib lantik, gaji RM33,000 satu bulan. Anti punya anak banyak gaji kah? Ada 30,000 kah gaji anak anti? Tak ada. Ila Puci yang ada itu Sami Bellu juga. Jadi saya nak bagi tahu, kerana itu bantu kami. Kami nak pastikan juga harga kereta kita turunkan 20 hingga 30% bermulanya pada tahun yang kita menang. Ya. Sekarang BN pun dah tiru. You tahu kita boleh buat. Orang kata sesak jalan raya. Tak. Kita nak pastikan sistem pengangkutan awam darat pun dibantu. Untuk pemandu teksi. BN sekarang kata mau bagi permit individu untuk pemandu teksi. Saya nak cakap, dia mau bagi permit individu. Dia tak mau tarik balik pada permit yang diberi pada kroni. Satu orang, Datuk kah, Tan Sri manakah, 250 permit. Itu yang susahnya, tarik baliklah. You tak ada bawa teksi, you jangan dapat permit lah. Kalau you Datuk, kalau orang lain boleh bawa teksi baru dapat permit, you pun kena bawa teksi kalau mau dapat permit. Betul tak? Ini tak apalah, dia jadi kawan Menteri UMNO, tak apalah. Tak boleh. Ini salah. Mana keadilan? You bawa teksi, you dapat. Tak bawa teksi, sorry, bye-bye. Ya? Ini ke biru pemilih. Kena cakap macam tu. Ya, jadi, yang kata saya nak sebut, yang terakhir, tuan-tuan perempuan, ya, bantu kami. Kerana kami juga tahu bahawa BN, mereka dah laksana, dah siapkan satu rang undang-undang. Dia panggil Akta Cukai dan Pendapatan. Akta Cukai dan Barangan. Goods and Services Tax. Akta Cukai Baru, Barangan dan Perkhidmatan. Dah siap dah rang undang-undang. Dia tahu nak dekat pilihan raya, dia postpone, dia tunda. Dia menang je, Aunty. Dia mau laksana cukai baru. Cukai ini, kalau sekarang hanya 2 juta orang saja bayar cukai. Yang gaji tinggi lah. Yang gaji tinggi. Lepas buat cukai GST, semua anti-anti angka-angka ni, you makan, you beli barang, semua kena bayar cukai. Saya minta lah sangat-sangat, please anti-angka. Kita ada satu peluang. Kita kata, jangan tunggu lama-lama. You tunggu lama-lama, duit kita dicuri orang. You tunggu sampai pilihan raya ke-14, banyak lagi perbelanjaan yang dilaksana. Kita mahu kali ini peluang buat kita anti-angka. You bagi kami satu penggal. Satu penggal. Ahli UMNO pun saya jemput. Kenapa kita tidak mahu membalas dendam? Tidak ada isu kita marah satu sama lain. Kita nak selamatkan Malaysia. Kita minta satu penggal. Tak suka kami, jangan pilih. Suka kami, bagi lagi satu penggal untuk Pakatan Rakyat, insya-Allah. Ini bebas. Ya. Yang kita minta adalah peluang. Pada saya, anti-angka tak perlu you takut.
Wanita yang paling penting, kita sampai fikirkan nak bagi insurans. Insurans supaya kadang-kadang anti 60 tahun, tiba-tiba suami sakit, mungkin suami aksiden, anak-anak siapa mau jaga? Kalau setiap bulan JKM bagi duit pun tak cukup. Kita buat tabung, kerajaan letak duit dalam tabung, bantu anti supaya kalau apa-apa jadi, anti boleh ambil duit untuk buat perniagaan, untuk jaga anak-anak. Kita fikir sampai tahap tu, BN pun baru tiru. Tapi anti, BN dia tiru pun dia tak pandai tiru. Dia tak tahu macam mana nak tangkap, nak hentikan rasuah. Dia bagi anti RM500, dia bagi kroni RM250 juta. Jadi kita minta anti dan angka, tuan-tuan perempuan, kita kena buat keputusan. Pilihan raya kali ini, ya, kali ini kalau di Sabah pun orang kata, ini kalilah, ya, ini kalilah. Apalagi kita di Semenanjung ini, peluang untuk kita benar-benar menukar kerajaan yang dah 57 tahun. 57 tahun. Dah tua berpincin dah kot. Kan? Dah boleh pincin dah. 57 tahun. Ya, pada saya, berilah kami dah buktikan diri kami nak peluang untuk laksana, insya-Allah. Semua yang saya sebutkan tadi, tolonglah hafal. Manifesto. Pasal saya rasa sampai 5 Mei takkan keluar TV3 kot. Masa hari penamaan pun nampak setengah minit gambar saya, setengah minit. Bila saya bercakap dah tutup dah. Macam itulah. Lebih kurang macam itulah. Jadi setakat itu saya akan pergi ke kawasan restoran Pak Amjad pula, ya, khusus bagi saudara-saudari Giling, kepada pengyoman, teman-teman sekalian, saya mohon doakan, ya. Apa yang kita buat adalah untuk memastikan kita selamatkan hidup rakyat. Saya sendiri, saya masuk politik ini, pakcik-makcik, bila ayah saya sebagai tahanan politik, tahanan penjara. Jadi saya nak kata, kita ni semata-mata nak kejar kekuasaan. Saya bertanding kerana saya ingat bila kami susah. Keadilan ni satu kursi dah menang 2004. Itu pun dah menang, mula-mula TV3 kata kalah. Jadi saya ingat kalau kita nak pastikan beri peluang pada kerajaan yang baik, nak lawan kerajaan yang rasuah, paling best kita kena beranilah. Kalau anti ingat, kalau you undi pakatan dia ambil pension, mana boleh. You jangan lupa banyak pimpinan polis tinggi-tinggi pun sokong kita. Itu General Army pun sokong kita. You don't worry. You undi siapa pun, mana boleh sentuh. Ini hak kita. Malaysia bukan negara diktator, Malaysia negara demokrasi. Kita ada hak untuk pilih mana-mana parti yang kita minta. Pada malam ini saya minta, bantulah kami, pilihlah kami untuk memastikan masa depan rakyat lebih terbela. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini Harum Menanggui. Okey, sekian. Terima kasih kepada YB kita. Okey, seterusnya kita dengar pula taklimat daripada saudara Tiru Kumar kita. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat sekalian. Nama saya Tiru Kumar. Saya terlebih dahulu saya nak minta maaf sebab bahasa Malaysia saya tidak begitu fasih. Sudah 13 tahun saya di Australia, baru saya pulang untuk bersama-sama bawa perubahan untuk negara kita. Saya di Australia, saya seorang guru di universiti, ya. Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். Sebentar dua kali di bahasa Tamil, ya. அனைவருக்கும் வணக்கம். So ஆஸ்திரேலியால ஒரு 13 வருஷமா இருந்தேன். இப்பதான் வந்திருக்கேன். ஏன்னா இந்த மாற்றம் நமக்கு முக்கியமான ஒரு மாற்றம். Ini adalah perubahan yang penting sekali dan saya akan ambil beberapa minit untuk memberitahu anda kenapa dari pandangan saya ini merupakan perubahan yang penting. ஏன் இந்த மாற்றம் நமக்கு தேவை?
Okay? So, yang pertama sekali, kita ada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang beritahu kita bahawa kalau kita menyoal apa-apa yang tidak betul, perkara-perkara yang kita berpendapat salah, kalau kita menyoalnya, kita tidak berterima kasih atau kita tidak tahu menghargai apa yang mereka buat. Itu salah. Kalau kita menyoal, kita menyempurnakan tanggungjawab kita. We are doing what we should do. What is our responsibility? Nama kadang nama sehiro. Ya. Ini penting sekali sebab ini digunakan untuk menipu kita. Mereka kata mereka kata emotional blackmail kan? That is emotional blackmail sebab we say whatever we want to say. Kita tanya soalan dia kata you tak tahu hargai apa yang baik yang dibuat. Okay? So sebelum saya pergi ke Australia, so ini 15 tahun dahulu. Pada masa itu, saya betul-betul fan Tun Mahathir. Saya suka dia. Ya, pada masa itu. Bila saya pergi ke Australia, baru saya dapat semua berita yang benar. Masa itu saya buat, ayo. Selama saya di Malaysia, saya buta. Tak tengok perkara yang benar. Saya pergi ke Australia, baru ada orang putih di sana tanya saya, do you know Anwar Ibrahim? Saya, you know Anwar Ibrahim? Dia kata, dia bagus. Dia tanya, do you know Nick Aziz? Orang putih di Australia menghormati Tok Guru Nick Aziz. Dia kata, dialah orang yang berintegriti. Mereka tahu tentang perjuangan Lim Kit Siang. Orang-orang ini, kita tak, masa saya belajar di college kan, saya tak dapat maklumat yang sepenuhnya. Sebab media kita menyembunyikan, dia tak keluarkan perkara-perkara yang penting seperti ini. Kita kena fikir, kenapa kita perlu berterima kasih kepada pemimpin sekarang? We don't have to. Kita tak perlu. Ada pada satu ketika dahulu, okay, ahli-ahli UMNO lah, MIC lah, MCA, mereka berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita salute mereka. Kita betul-betul berterima kasih. Tapi pada hari ini, untuk 30 tahun yang lalu, apakah yang diberi kepada rakyat? Mereka menggunakan isu kaum, isu agama untuk memisahkan dan menakutkan rakyat. Mana ada itu kelas? Itu tak ada. Orang di luar tengok kita, mereka ketawa. Orang Malaysia takut. Mereka, orang Melayu tengok orang Cina dia takut, orang Cina tengok orang Melayu dia takut. Apa ini? Itu bukannya style kita. So kita kena tengok ya. So bila 10 tahun dahulu bila saya ajar di sana, taraf pelajar-pelajar dari Malaysia, okay, tinggi sikit. Sekarang 10 tahun kemudian di Australia, pelajar-pelajar tak boleh tanding dengan pelajar dari Vietnam, dari Myanmar. Kenapa begitu? Sebab kerajaan di sini tidak mementingkan taraf, mereka tak menyediakan murid-murid untuk bertanding di taraf antarabangsa. Tapi you tengok apa yang Dato' Sri Anwar Ibrahim, YB Nurul Izzah, apa yang mereka kata tentang pendidikan. Mereka nak menukar, membawa perubahan, memberi sumbangan yang sama kepada semua sekolah. Sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Melayu, sekolah kebangsaan, semua dapat kewangan yang sama. Ini penting. Apa yang buat saya sedikit marah ataupun risau ialah ini. Mereka sudah 50 tahun memegang kerajaan pusat. Okey, mereka memegang kerajaan pusat untuk 50 tahun. Bagaimana mereka baru sekarang boleh tahu mereka perlu berikan BRIM 1, BRIM 2, BRIM 3. Hari ini dia kata, kita nak beri sumbangan yang sama, air percuma. Ini semua selepas Pakatan Rakyat kata kita perlu beri itu kepada rakyat. Sebelum itu tak ada orang yang tahu. Mereka tak kenal pasti, mereka tak ingat itu penting. Ada saya baca ya, di Lembah Pantai. Okey, di Lembah Pantai mereka membandingkan Raja Nongcik dengan YB Nurul Izzah. Ini penting. YB Nurul Izzah sejak 2008, okey,
adalah ahli parlimen. Apa arti itu? Ahli parlimen artinya untuk 72,000 orang. Terima kasih. So, ini penting ya. Untuk 72,000 orang yang yang hidup di lembah pantai, hanya ada satu suara di kerajaan, di parlimen. Suara itu adalah YB Nurul Izzah. Only one voice. Dia perlu pergi parlimen, dia yang berlawan di parlimen untuk sekarang orang miskin dikena cukai, dikena faedah, bukan cukai, kena faedah perumahan 6%, 6.5%. Tapi dia lawan, dia kata tak ada, kita kena kurangkan kepada 0%. Dia nak bawa, dia nak hapuskan faedah untuk orang yang miskin. Ini penting. Okey? Ini penting. Kenapa pihak Barisan Nasional tak fikirkan itu? Sekarang dia kata, oh saya baikkan longkang. Sebelum 2008, kenapa you tak betulkan longkang? Kenapa you tak cat flat ini? Kenapa you tak cat kawasan perumahan ini? Kenapa baru selepas YB Nurul Izzah menang, baru you nak buat ini semua? Kenapa? Dia dah takut. Dia dah takut bahawa dia akan kalah. Dia dah takut bahawa dia akan hilang kuasa dia. Dia dah mencuri banyak. So sekarang dia ingat, saya dah curi banyak. Okey, sekarang rakyat sudah marah sikit. Okey, rakyat sudah marah. So apa saya akan buat? Saya akan bagi dia 500, 1,000. Dia ingat ini sedekah. Dia ingat kita ini akan ambil sedekah dia dan kita kena berterima kasih. Kejap. Kalau kita bagi sedekah, itu adalah hati baik kita. Kita kerja dengan tekun, kita dapat duit, ya. Dan pendapatan kita beri kepada orang yang tak ada wang, ya. Itu sedekah. Itu lain. Ini BRIM 1, BRIM 2, BRIM 3 ini adalah wang rakyat. So dia bagi balik wang kita kepada kita. Itu hutang. Dia hanya membayar hutang balik, itu saja. Ini penting sekali. Dan mereka kalau you tengok iklan semua, mereka kata, oh, you kena berterima kasih kepada saya. Kenapa? You bagi saya balik hutang, itu saja. Kalau you tengok, kan saya ajar accounting di Australia. So, kalau kita ambil sebuah syarikat, ya, company, okay, siapa yang tuan punya company itu? Orang yang pegang saham. Orang yang mentadbir. Manager itu hanya orang yang mentadbir. Orang yang masyarakat yang biasa, dialah yang pegang saham. Dialah tuan punya syarikat itu. Seperti itu. Negara ini, siapa punya negara ini? Rakyat. Rakyat punya negara. Perdana Menteri dan menteri-menteri, mereka semua manager. Kita pilih mereka untuk menjaga negara kita. Tapi apa mereka buat? Mereka ambil hasil daripada negara untuk sendiri. Itu salah. Mereka menakutkan bila ada agama mana-mana lah. Okey? Bila ada agama kata, oh, you kena hina agama lain, baru you boleh naikkan taraf agama you. Tak ada. Itu bukan adat mana-mana agama. Itu bukan adat mana-mana, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India. Bila saya budak kecil, okey, di sekolah, ada seorang guru, cikgu, ada banyak guru, tapi cikgu Syed, Tuan Haji Syed, dia dah meninggal, ya. Tuan Haji Syed menjaga semua anak-anak murid, ya, seperti anak dia. Dia tak kira warna kulit, dia tak kira. Dia adalah guru dan penjaga untuk semua murid di sekolah itu. Seperti itu. Ayah saya seorang doktor, ya. Dia selalu ajar saya dari kecil dah. Dia kata, saya doktor. Bila seorang pesakit masuk klinik saya, tak kira warna, tak kira agama, saya perlu membuat kerja saya sebaik mungkin. Ya, warna itu, agama itu semua kita tak boleh tengok. Itu yang dia selalu ajar saya. Seperti itu, YB Nurul Izzah, Puan Nurul Izzah, dia pun berjuang untuk semua orang, bukan hanya untuk sekumpulan. Dan yang penting ini, Nurul Izzah, okey, Puan Nurul Izzah tidak perlu berjuang seperti yang dia buat sekarang. Ini kita kena ingat. Dia engineer. Dia boleh pergi, bapa dia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia terkenal di dunia, ya.
So kalau Nurhaliza nak, dia boleh pergi mana-mana dapat kerja yang baik, gaji yang baik. Tapi kenapa dia berjuang? Dia ada 2 anak. Kenapa dia berjuang? Dia berjuang sebab dia betul-betul berniat nak membawa perubahan. Itu penting. Kita perlu ingat itu. Ya. Dan dia tak dapat semua duit, walaupun seperti dia kata tadi kan, 10 daripada 11 kerusi dia dah minat, Pakatan Rakyat dah menang. Tapi duit masih siapa pegang? Barisan Nasional. Sebab itulah senang untuk Raja Nong Ching nak bagi inilah, itulah. Dia nak, sekarang tiba-tiba dia nak bagi duit untuk kuil dan nak catkan masjid, nak bagi duit untuk toko. Sekarang senang. Senang sebab baru dia dapat itu duit. Dia ada duit. Dia menteri, tapi dia tak lawan untuk, dia tak berjuang untuk masyarakat ini di parlimen. Dia diam. Dia tak lawan. Dia tak kata turunkan faedah. Dia tak cakap apa-apa. Dia diam. Apa kerajaan pusat buat? Betul, no problem. Tapi Nurhaliza, dia lawan. Dia ada duit? Tak banyak. Tapi dia tetap lawan. Kalau dia nak menangkan, lagi senang dia pergi bertanding di Permatang Pau. Sebab di sana semua orang suka Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau Nurhaliza berdiri di sana, mesti menang. Tapi dia kata, tak nak. Saya nak berjuang untuk mereka di sini. Itu adalah integriti. Itu adalah orang yang berinspirational. Ya. So kita kena ingat itu. Saya selalu cakap macam ini ya. Katakan Malaysia ini adalah satu kapal terbang, pesawat ya. Kita semua naik kapal terbang itu. Tapi pilot kan, yang orang yang bawa kapal terbang itu, dia sekarang dah bagi kawan-kawan dia pandu sekejap, dia lepak, dia ambil lah wire, dia ambil kerusi. Kawan dia kata, kerusi tu tante boleh angkat tak? Boleh angkat. So sekarang, sebab dia tak bawa dengan betul, kapal terbang tak pergi macam ini lagi. Dia tak pergi macam ini, dia pergi macam ini. So, kalau ada penumpang bangun dan kata, saya ini pilot, saya boleh menyelamatkan semua orang, saya akan pergi bawa kapal terbang. Apa kita patut buat? Kita kata, pergi cuba. Pergi cuba sebab orang itu dah tidak bertanggungjawab lagi. So, you pergi cuba. Kalau tidak, negara kita pergi macam ini. Iklan-iklan. Jangan percaya iklan Barisan Nasional. Mereka kalau boleh tipu, dia akan tipu sebanyak mungkin. Sami Willow dan MIC dia kata kita berjuang untuk kaum India. UMNO kata kita berjuang untuk orang Melayu. MCA kata kita berjuang untuk, tak ada. Mereka hanya berjuang untuk poket dia. Itu saja. Okay? So kita kena sedar sebab undi kali ini kita akan mengundi untuk masa depan anak-anak kita. Okay? Kita akan mengundi untuk anak-anak kita. Itu sebab pilihan raya ini pilihan raya yang paling penting sekali. Mereka lebih senang untuk mereka kata, kita support kaum ini. Tapi mereka tak nak. Mereka kata, semua orang satu taraf. Okay? Itu kita patut hormati. Alright? So dengan itu, saya kata terima kasih untuk peluang ini dan terima kasih kerana hadir walaupun basah dan So terima kasih untuk peluang ini dan 5 Mei